Assalamualaikum. Okey, hari ni cikgu nak ajar macam mana nak buat persamaan serentak antara persamaan linear dan juga persamaan bukan linear. Okey, ada dua kaedah yang cikgu akan bincang dalam video ni. Pertama, kaedah penggantian. Yang kedua, kaedah graf. Okey, jom kita tengok kaedah penggantian dulu. Okey, pertama sekali kamu kena tengoklah yang dia kata persamaan linear dan persamaan bukan linear tu. Persamaan linear tu yang macam ni lah, yang tak ada nilai. Yang tak ada kuasa-kuasa ni linear lah ni. Bukan linear bawah ni. Ini adalah bukan linear. Kenapa yang ni bukan linear? Sebab nampak tak Y dia ada kuasa 2. Jadi ini adalah antara linear dengan bukan linear. Okey, kita tulis balik lah. Apa yang dia bagi kita tu? 2x tambah Y sama dengan 4. Okey, lepas tu yang kedua dia bagi Y kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4x. Macam biasa, ini adalah persamaan pertama, ini adalah persamaan kedua. Okey, persamaan pertama ni kita tengok. Persamaan pertama ni kita ada Y yang duduk seorang-seorang kan? Maka Y ni yang kita akan bagi duduk seorang-seorang, jadi 2x kita akan pindah pergi sana. So, kita akan buat dari 1. Okay, Y sama dengan 4. 2x ni positif, di sana jadi negatif 2x. Maka ini akan jadi persamaan ketiga. Maka persamaan ketiga ni kita akan ganti. Sebab persamaan pertama kita dah guna kan. Jadi persamaan ketiga. Jadi persamaan ketiga ni kita akan ganti masuk dalam 2. Jadi buatlah arahan tepi sikit. Ganti 3 dalam 2. Okey. Jadi kita kena ganti tempat Y. Jadi semua tempat Y kita kena ganti. Highlight sikit. Okey, Y. Maksudnya Y ni kita kena ganti dengan semua ni lah. So dia akan jadi 4 tolak 2x kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4x. Macam tu. Okey. Yang ni jangan lupa untuk buat. Yang ni kita kena kembang lah kan. Sebab dia kuasa 2 kan. Okey, jadi cikgu guna kaedah nak kembang tu. Cikgu guna kaedah kotak. Empat tolak 2x. Maksudnya 4 tolak 2x. Darab dengan 4 tolak 2x. Jadi kotak pertama siapa yang tak biasa lagi boleh belajar pelan-pelan. Okey, kotak pertama ni 4 kali 4. Maka 4 kali 4 ini kotak pertama. 4 kali 4 dapat 16. Kotak kedua ni 4 kali negatif 2 dapat negatif 8x. Kotak yang ketiga ni 4 kali negatif 2 negatif 8x. Kotak yang keempat kita jumpa negatif 2x kali negatif 2x. Maka dapat positif 4x kuasa 2. Okey, tujuan buat kotak macam ni nak selesaikan kotak ni sebab kadang-kadang kamu bila kamu kembang buka tu, kamu jadi salah kan. Ada yang tersalah kembang lah. Jadi insyaAllah kalau pakai kaedah kotak ni, senang sikit lah kan. Okey, so kita tengok dalam kotak ni, siapa yang sebutan serupa? Sebutan serupa maksudnya yang ada X sahaja adalah negatif 8, negatif 8. Maka kita akan dapat, tulis balik, 4x kuasa 2. Negatif 8, maka negatif 16x. Tambah 16. Tambah 5 sama dengan 4x. Benda ada kuasa 2, maka ini adalah kuadratik. Bila ini kuadratik, kita kena bagi sama dengan kosong. So 4x positif, di sana jadi negatif lah. 4x kuasa 2 tolak 16x. Tolak 4x tambah 16 tambah 5 sama dengan kosong. Okey. Yang mana kita boleh settlekan. Maksudnya sebutan serupa. Daripada ni kita boleh settlekan. 16 tambah 5 pun boleh. Okey. Jadi kita boleh buat. Okey. Settlekan lah. So 4x kuasa 2, negatif 16, negatif 4, negatif 20x. Positif 16, positif 5, positif 21 sama dengan kosong.
Lepas tu, sampai dah, kiranya dah, kita dah susun dalam bentuk kuadratik kan? AX kuasa 2 tambah BX tambah C kan? Sampai kat sini mesti semak dua benda. Adakah A kita positif? Nilai A kita positif dah. Dan yang kedua kena semak, semua ni dalam bentuk termudah. 4, 20 dengan 21 tak ada sifir yang kita boleh potong. Maksudnya 4 dengan 20 boleh lah, tapi 21 tak ada dalam sifir 4 kan. Jadi maksudnya ini dah dalam bentuk termudah dah. Kalau boleh kita perkecil, 4, 20, 21 kita kena perkecil. Kalau tak boleh perkecil, maksudnya ni dah final lah. Okey, dah habis tu, kita boleh buka kurungan sama dengan kosong. Tulis siap-siap dia punya layout. X sama dengan, koma. Yang ni adalah X1, ini adalah X2 sama dengan. 1 dengan 2 ni pastikan duduk kat bawah. Jangan tulis X1. Salah lah sebab ni kuasa kan. Jadi mesti pastikan 1 duduk kat bawah. Okey. So, kita nak tekan calculator. Okey, ingat lagi, ini adalah nilai A, ini nilai B, yang ni nilai C. Sebelum tu tekan mode. Sampai jumpa EQN 1. Tekan sebelah dia untuk degree 2. Okay, A kita 4 sama dengan B kita negatif 20 sama dengan C kita 21 sama dengan. Jadi X1 3.5, X2 1.5. Kita tak mau dalam bentuk 3.5, 1.5 ni. Kita nak dia dalam bentuk pecahan. So jadi tekan ni lah nak. Ni. Okay, mari kita tengok lain. Okay, 3.5 ni tekan ABC. Tak keluar lagi pecahan yang nak. Tekan shift, tekan ABC 7/2. Maka X1 7/2, X2 shift ABC 3/2. Jadi 7/2 dengan 3/2. Okay, so kita tulis X1 sama dengan 7/2. X2 sama dengan 3/2. Okay, macam mana nak patah balik naik atas? 2 ni darab balik dengan X akan jadi 2X. Positif naik atas akan jadi negatif 7. Sama ke ni? 2 couple balik dengan X akan jadi 2X. Positif 3 naik atas jadi negatif 3. Maksudnya dapat dah nilai X kita. Sekarang kita perlukan nilai Y. Okey, so cikgu buat sebelah ni. Okey, jadi X sama dengan 7/2, Y kita nak ganti tang mana? Kita boleh ganti dalam yang satu ni. Sebab ni kan Y sama dengan 4/2X kan? Jadi kita boleh ganti kat sini. Maka Y kita sama dengan 4/2X kan? So ganti 7/2. Maka Y akan dapat 4/7 negatif 3. Buat satu lagi. So X sama dengan 3/2, maka Y sama dengan 4/2 kurungan 3/2. Maka akan dapat, kamu tekan calculator je. Jadi oleh itu jawapan akhir dia X sama dengan 7/2, Y sama dengan negatif 3. Atau X sama dengan 3/2, Y sama dengan 1. Siap lah? Kalau sekiranya soalan minta dalam bentuk koordinat. Kalau soalan minta koordinat titik persilangan. Ni titik persilangan ni. Dua-dua ni adalah titik persilangan. Tulis sikit. Ni semua adalah titik persilangan. Kita buat ni persamaan serentak ni. Ni adalah titik persilangan. Maksudnya ada dua tempat yang dia bersilang antara dua-dua graf tu. Jadi, kita kalau kata soalan minta titik persilangan, kita kena tulis 7, negatif 3 atau 3/2, 1. Macam itulah kalau soalan minta dalam bentuk koordinat. Kalau soalan tak minta koordinat, jawab je macam atas ni. Seterusnya, soalan kita tengok contoh lagi. Dia kata selesaikan persamaan serentak berikut dengan kaedah penggantian. Dalam kurungan, cikgu tunjuk ini adalah jawapan perpuluhan. Okey.
cikgu faham lah kalau kata kita buat soalan tu, kita bukannya tahu kan awal-awal lagi kan. Adakah dia jawapan perpuluhan ke, dia dapat jawapan ni adalah perpuluhan tak boleh tukar pecahan lah. Yang tadi tu perpuluhan boleh tukar pecahan, yang ni tak boleh. So daripada awal memang kita tak tahu macam mana nak tahu kan, sebab kita tak kira lagi kan. Okey, jadi yang ni cikgu tunjuk je, cikgu tulis je dulu jawapan perpuluhan supaya nanti bila kamu revision, kamu senang nak refer lah kan. Okey, baik. So kita tengok soalan ni. Okey, macam biasa juga kita buat ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Ini senang sikit sebab persamaan pertama dia dah susun dah bagi y ni duduk depan dia. Kan? Jadi senang lah. Jadi kita boleh masuk terus 1 dalam 2. Kita nak ganti kat mana 3 tolak x ni? Kita boleh ganti kat sini. So jadi kita buat macam ni lah. Ganti 1 dalam 2. So 1 per x tolak dengan 1 per... Okey, kita kena ganti dekat y ni lah nak. Okey, kita kena ganti kat y. Yang kita nak kena ganti dekat y ni adalah 3 tolak x ni. Semua ni. Ini adalah ungkapan. Bila ungkapan, kena letak kurungan lah. 3 tolak x. Macam tu. Jangan tak letak kurungan lah. Okey, lepas tu sama dengan 2. Alright. Macam mana kita nak bagi bila ada pecahan, macam mana kita nak selesaikan dia? Jangan pening. Nama je ada pecahan, maksudnya kita boleh bagi sama penyebut. So darab je lah. Kawan ni darab dengan 3 tolak x. Atas pun darab dengan 3 tolak x. Dia ni darab dengan x. Dia ni darab dengan x. Kalau rasa nak tulis elok-elok pun boleh. Tulis dulu. Kan, kalau rasa tak confident boleh tulis dulu. 1 darab 3 tolak x ni boleh tulis terus 3 tolak x lah. Boleh perpanjang sebab 3 tolak x kita dah bawah dia penyebut dah sama kan. Jadi x darab dengan 3 tolak x. Tolak dengan 1 kali x, x. Sama dengan 2. Okay. So yang ni kita boleh darab masuk x kali dengan 3, x kali dengan x. Alright. Okay. So dia akan jadi negatif x akan jadi 3 tolak 2x. X kali 3x akan dapat 3x tolak x kali x, x kuasa 2 sama dengan 2. Okey, nak hilangkan penyebut dia. Penyebut semua ni mesti naik atas darab. So dia akan jadi 3 tolak 2x sama dengan 2 darab dengan 3x tolak x kuasa 2. Macam tu. So dia akan jadi 3 tolak 2x sama dengan 2 kali 3, 6x tolak 2 kali x, 2x kuasa 2. Susun. Kan dah kuasa 2, bila kuasa 2 kita kena susun bagi sama dengan kosong kan. Sebab ini adalah kuadratik. Jadi semua orang kita pindah pergi belah sana. Kawan ni akan jadi negatif. Negatif 2x ni pergi sana akan jadi positif. Okey. Kita tulis tepi ni. So 2x kuasa 2 kita susun siap-siap nah. 2x kuasa 2 tolak 6x. Positif tolak 6x tolak 2x tambah 3. Sama dengan kosong. Okey, yang ni boleh settle lah. Negatif 6, negatif 2 ni kita boleh settle. So dia akan jadi 2x kuasa 2 tolak 6 tolak 2 tolak 8x tambah 3 sama dengan kosong. Macam biasa semak kita punya nilai A, B, C. Nilai A kita positif tak lagi? Dah positif dah. A mesti positif dan semua ni mesti dalam bentuk termudah. 283 tak boleh nak permudah dah kan. Sebab 2 dengan 8 je boleh, 3 tak boleh dah. Okey. Lepas tu kita pun buka lah kurungan. Kita tak tahu lagi ni nak dapat puluhan ni, kita buka kurungan dulu. Selalu yang tu yang kita dah buat kan. Sama dengan, koma, x sama dengan. Okey.
Lepas tu kita pun tekanlah kalkulator macam biasa. A kita nilai 2 sama dengan B kita negatif 8. C kita 3 sama dengan kita dapat 3.581138. Kita try tekan ABC tengok tak boleh. Tak jadi apa. Kita tekan ABC tak jadi apa. Maksudnya soalan ini jawapan dia memang dalam bentuk perpuluhan. Jadi bila kita tahu jawapan dalam bentuk perpuluhan, jadi kita tulis dulu tang mana-mana. Kita tulis mesti ambil 4 tempat perpuluhan. Jadi 3.5811. Tulis dulu tang mana-mana. X ni aku tahu sekali jawapan dia 3.5811. Lepas tu jawapan yang kedua akan dapat 0.4189. 0.4189. Lepas tu X yang kedua 0.4189. Mesti ambil 4 tempat perpuluhan, ingat. Okey. Jadi kita dah tahu dapat jawapan macam tu. Jadi seterusnya kita padamlah yang ni. Maksudnya ini bukan cara penyelesaian dia lah. Kita nak kena guna rumus. Ingat lagi tak? So nilai X kita akan pakai rumus. Tulis dulu rumus. Negatif B tambah tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4 AC per dengan 2A. Okey, ni rumus dia. Jadi kita masukkan saja. X sama dengan, masukkan saja nilai negatif. B kita negatif 8 tambah tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 negatif 8 kuasa 2 tolak 4. A kita 2, C kita 3 per dengan 2, A kita 2. Masukkan saja nilai ni. So kita boleh tulislah jawapan dia. X1 sama dengan yang kita ambil ni lah ni. 3.5811, koma dah ni, koma X2 kita 0.4189. Jadi yang nilai yang ni rumus tulis, sebab kalau tak tulis kadang-kadang salah. Rugi sangat kan. Yang ni kena tulis. Jadi jawapan ni sebenarnya kita dapat daripada kalkulator. Kita bukan kira pun, kita dapat daripada kalkulator. Okay, dah habis kita tulis kat bawah tu, bolehlah yang ni kita padam. So oleh itu Y kita. So bila X sama dengan 3.5811, Y kita adalah sama dengan, Y kita sama dengan apa? Ingat tak rumus yang pertama ni? 3 tolak X, maka kita ganti tempat X tu lah. 3 tolak X, 3 tolak 3.5811, maka kamu akan dapat Y. Lepas tu X yang seterusnya 0.4189. So Y kita akan dapat 3 tolak 0.4189. Okay, kita kira. So jawapannya yang pertama negatif 0.5811. Okay, jawapan yang kedua 2.5811. Tulis balik. Itu X sama dengan 3.5811, Y sama dengan negatif 0.5811. Atau X sama dengan 0.4189, Y sama dengan 2.5811. Ni jawapan dia. Siaplah macam tu. Jadi ini ingat, kalau kata bila kita dah sampai je dekat sini, cikgu ulang lain. Sampai je dekat kawasan ni, kita masih lagi buka agak kurungan tu. Jangan lupa buat agak sama dengan kosong. Tulis agak dulu X1 sama dengan X2 sama dengan. Lepas tu bila kita tekan kalkulator kita dapat perpuluhan. Maksudnya yang ni kita padam lah. Maksudnya bukanlah cara yang ni. Dia akan pakai cara rumus. Boleh. Dan jawapan mesti dalam 4 tempat perpuluhan supaya lebih tepat. Okey. Selesai yang tadi. Kaedah yang kedua adalah kaedah graf.
Okay, macam mana kita nak buat graf ni? Ada cikgu kata tadi, sebenarnya nilai X dengan Y yang kita dapat tu adalah nilai koordinat titik persilangan sebenarnya. So, jadi sebab tu boleh pakai graf. Kita boleh nampak bila kita plot, kita boleh nampak kat mana dia bersilang. Jadi macam mana nak buat graf tu? Kita tengok satu-satu, okay? Alright, untuk graf yang pertama, ingat tak? Ini adalah persamaan linear. Yang ni bukan linear kan? Okay, untuk linear dulu. So, 2x tambah y sama dengan 4 ni. Kita nak kena buat dia punya, kalau nak buat perwakilan graf ni, apa benda yang kena buat? Step 1 dia mesti kita buat jadual. Cikgu lebih suka kalau jadual untuk persamaan linear dengan jadual untuk bukan linear kita asingkan supaya kita tak pening nak lukis. Untuk linear, kamu buat jadual macam ni je. X, Y. Pakai pembaris nah, sebab ni pun dikira jalan kira juga. Okay, kalau X kita kosong, maksudnya kita buat pintasan. Apa benda yang kita buat ni? Ini adalah jadual pintasan. Pintasan X dengan pintasan Y. Ni jadual pintasan Y. Kalau X kosong, berapa dapat jawapan? Kalau Y kosong pula, berapa dapat jawapan? Okay, kita tengok. Kalau X kosong, maksudnya gantilah kat sini. Kalau X kita kosong, tunjuklah nah. So, 2 kosong tambah Y sama dengan 4. Maka yang ni habis akan dapat Y sama dengan 4. Jadi, koordinat pertama, ini adalah koordinat pertama. Koordinat kedua pula, kalau Y kita pula yang kosong. Kalau Y kita yang kosong, X dapat berapa? Jadi, kita buat jalan kira sikit. So, 2 X tambah Y sama dengan 4. So, Y kita yang kosong. Maka yang ni kosong. Maka 2X sama dengan 4 lah kan? Maka X dapat 2. 2 pergi sana, 4 bahagi 2 dapat 2 lah kan? So, X dapat 2. Okey, siap dah. Untuk yang linear. Untuk yang bukan linear pula. Okey. Untuk yang bukan linear, Y kuasa 2 tolak 4X sama dengan 0. Kamu mesti susun, kamu nak senang, kamu susun bagi jadi Y sama dengan MX tambah C. Tinggal Y seorang-seorang ni. Okey, kita buat macam ni. Kita akan gantikan nilai X yang dalam tu. So, bubuhlah X ni, buatlah banyak sikit. 0, 1, 2. Boleh sampai 5 pun. 3, 4, 5. Kamu nak buat banyak mana ikut suka kamu. Tak ada masalah. Okay. So, ganti saja. Kalau kata kamu tak mau buat, kamu tak mau susun Y sama dengan MX sama C tu, ganti saja. Kalau X kita kosong, maka Y akan dapat kosong juga, betul? Kan? Kalau X kita 1, cikgu cuba ganti. Y kuasa 2 tolak 4 kali 1 sama dengan 0. Kita akan dapat Y kuasa 2 sama dengan 4, betul? Kuasa pergi sana akan jadi punca. So, Y akan dapat punca kuasa 2, 4. Cuma kena faham, bila matematik tambahan, punca kuasa 2 ni dia akan muncul dengan simbol tambah tolak. So, jadi sebab nak abang kata, boleh dapat jawapan positif ataupun negatif. Maka Y akan dapat punca kuasa 2, 4 adalah 2. Sebab tu kat sini jawapan dia adalah tambah tolak 2. Macam tu. Dan kamu kira lah yang lain. Kalau kata sini kita ganti dengan 2 pula. 4 kali 2, 8. 8 pergi sana. Dapat berapa? So, ini akan dapat 2. Cikgu tulis je. Nanti kamu boleh kira sendiri, okey? So, ini positif negatif. 3.5. 4. 4.5. Okey.
So dah habis dah nilai ni yang kita dapat. Yang kita dapat ni, kita boleh bina graf. Okay, kita nampak nilai akan ada macam ni lah. Sebab ada positif, negatif ni kan. Si X. Si Y dulu. Kita boleh isi. Ini ada sampai 4.5. Kita boleh buat 246 lah. Kita isi dulu Pak CY. Baru kita boleh agak Pak CY nak letak mana. So Pak CY kita paling rendah nilai negatif 4.5. Kan? Jadi maksudnya kalau negatif 4.5 kita boleh buat 246 boleh kot. Ni negatif 6. Negatif 4. Negatif 2. Sini akan jadi kosong. 4, 6. Okay. So kosong ni pun. Jadi kita tahu dah lah kat situ adalah Pak CX sebab kosong kat situ kan. So kat sini isi lagi. Okay, bila kita dah buat Pak CY, kemudian kita boleh buat Pak CX. Pak CX ni, kalau kata kamu nak buat 1, 2, 3, 4, 5 pun boleh. Atau kamu nak buat 2, 4, 6 sama dengan Pak CY pun boleh. Katalah saya nak buat 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Okay. So, macam ni salah lah. Tak boleh double line macam ni. Okay, macam tu. Alright, jadi kita boleh plot. Okay, untuk graf yang pertama, koordinat pertama adalah 0, 4. 0x, 4y kat sini. Koordinat yang kedua, x dia 2, y dia 0. X dia 2, y dia 0. Okay, kat sini. Maka siaplah kita punya graf yang pertama. Kita dah plot untuk graf yang pertama, kita boleh sambung titik untuk jadi graf linear. Graf linear ni, kod mana-mana pun boleh sambung bagi panjang sebab kecerunan dia walaupun panjang mana, kecerunan dia tetap sama. Okey, dah habis kita plot untuk graf yang pertama. Lukis dah pun, kita boleh buat graf yang kedua. Untuk graf yang kedua ni, kita boleh buat lah. Okey, ni titik pertama, titik kedua. Koordinat ketiga, koordinat keempat, kelima, keenam. Okey, titik yang pertama dulu 0, 0. Okay, tanda dah 0, 0. Titik yang kedua, x dia 1, y dia positif 2 dengan negatif 2. Maka dia akan jadi y dia positif 2 ada, negatif 2 ada. Macam tu. Untuk koordinat yang ketiga, x dia 2. Y dia positif 2.8 dengan negatif 2.8. 2.8 sama around here. Negatif 2.8 sama around here. Macam tu. So, yang koordinat yang keempat, 3x dia. Y dia 3.5. Negatif 3.5. Lepas tu 4 dengan positif 4, negatif 4. 4 dengan positif 4, negatif 4 kat sini. Lepas tu 5 pula, x dia 5, 4.5, 4.5. X dia 5, 4.5, 4.5. Okay, jadi bolehlah buat graf pakai pensel, okay. Okay, jadi okay, dah buat dah graf ni. Nampak dah, ini adalah graf yang boleh tulis sikit lah. Ini adalah graf yang y kuasa 2 tolak 4x sama dengan 0. Ini pula graf yang 2x tambah y sama dengan 4. Okey, kat mana yang kata jawapan tadi tu? Cikgu katakan ini adalah titik persilangan. Jadi kat mana tempat bersilang? Pakai pensel lah. Cikgu nak tunjuk. Kat sini satu dengan dekat sini. Maka ada dua lah tempat persilangan dia. Dua nilai x dengan y. So yang ni nilai x dia adalah 1, 2. Okay, koordinat yang ni pula adalah 4 dengan negatif 4. Jadi itulah jawapannya.
So jawapan dia adalah yang pertama koordinat 1, 2 dan 4 negatif 4. Tu maksud dia guna kaedah graf. Okey, kita masuk penyelesaian masalah. Alright, penyelesaian masalah ni dia kata raja di sebelah menunjukkan pelan bagi sebuah taman berbentuk segi 4 tepat dibina oleh syarikat personal alam. Okey. Terdapat sebuah kolam berbentuk segi 4 tepat di bahagian bucu taman tu. Luas kawasan berumput 96, perimeter kolam 20, hitung nilai X dan Y. Okey. Jadi apa benda nak buat first thing first, bila nama matematik ni ada gambar raja, kita mesti lengkapkan dia punya ukuran. Okey, jadi kita pun lengkapkan ukuran. Apa yang tak lengkap lagi? Okey, kawasan ni semua ni 12 tolak dengan X. Because ni adalah 12 tolak X. Okey. Panjang ni pula. Panjang semua adalah 10. Jadi nak dapat panjang ni 10 tolak Y. Okey, lengkap dah lah. Okey, masuk ke apa benda yang dia bagi. Dia kata kolam ni berbentuk segi 4 tepat. Okey, boleh highlight. Luas berumput ni 96. Perimeter kolam 20. Okey, tulis satu dulu 96. Okey, kita buat satu dulu. So dia kata luas kawasan berumput 96. Jadi kawasan berumput saja yang 96. Kawasan berumput ni saja. Maksudnya kawasan ni saja 96. Jadi macam mana nak dapat kawasan ni? Nak dapat kawasan ni saja. Maksudnya semua kena tolak dengan kolam lah kan? So kita lukis. Semua ni nilai dia berapa? 12 kali 10. Tolak dengan kolam. Ni yang berdasarkan apa benda yang dia habaq yang pertama ni. Kolam ni yang kita tahu yang ni Y kali 12 tolak X. Berapa nilai dia? 96. Macam tu. Kita tahu ni contoh pasal luas. Bila luas maksudnya mesti panjang kali lebar. Okey. Ni benda pertama yang dia habaq. Okey, benda yang kedua dia habaq pula. Kita lukis tepi ni. Perimeter kolam. Lukis lagi. Ni 12 tolak X. Yang ni Y. Perimeter maksudnya kena tambah keliling kan. Yang ni Y. Yang ni 12 tolak X. Berapa kalau tambah semua? 20. Okey. Jadi kita boleh kira dah. Ni lah apa benda yang dia bagi ni. So boleh buat dah dia punya persamaan. Yang ni kita tahu panjang kali lebar 12 kali 10. 12 kali 10 boleh terus tulis 120. Tolak dengan panjang kali lebar. So Y darab dengan 12 tolak X. Sama dengan 96. Boleh? Ini persamaan pertama. Bagi settle dulu baru kita buat ke pertama kedua. Yang ni darab masuk dulu. Bagi dia simple yang mungkin. Yang ni kena darab semua lah. Negatif tu sekali. So dia akan jadi 120 tolak 12 kali Y. 12Y tolak XY sama dengan 96. Okey. Kawan ni pula. Dia ni pula. Kalau kita rasa macam tersangkut kat situ, berhenti dulu. Kita boleh kira dia ni pula. Dia ni tambah semua 2Y. Y kali Y. Y tambah dengan Y 2Y. Tambah dengan 2 kali 12 tolak X. Sama dengan 20. So kita boleh kira sini. 2Y tambah positif 2 ni darab masuk. Dia akan jadi 2 kali 12, 24 tolak 2X sama dengan 20. Okey. Alright. Mana yang nampak mudah sikit? Okey. Katalah yang ni kita buat jadi persamaan pertama. Betul? Yang ni kita boleh try bagi dia tinggal. Kita tengok Y dengan X mana senang nak tinggal. Katalah kita nak tinggalkan Y. So dia akan jadi 2Y sama dengan. Semua orang yang lain buat pergi sana. 20
20 tolak 24 tambah 2x. Kita nak y saja kan? Maka 2y tu kena bahagi 2 lah. So yang ni, cikgu buat sebelah-sebelah ni supaya kita nampak mana yang lebih senang aku nak ganti masuk, mana yang lebih senang kita nak tukar semua tu, okey? Jadi ni boleh jadi persamaan kedua lah. So nak hapuskan 2 yang ni, bahagi 2. So setiap satu pun kena bahagi 2. So that akan jadi y sama dengan 20 bahagi 2, 10 tolak 24 bahagi 2, 12 tambah 2x bagi 2 tinggal x sahaja. Sama dengan 10 tolak 12 tambah x. Tapi 10 tolak 12 ni masih boleh settle kan? Boleh ni sikit. So that akan jadi y sama dengan 10 tolak 12 negatif 2. Jadi negatif 2 tambah x. Maka ni boleh jadi persamaan kedua. Jadi bolehlah ganti persamaan kedua dalam ni. Jadi kita buat ganti 2 dalam 1. Okay, tang mana tempat y yang kita ganti? Highlight. Okay, kat sini nak ganti, kat sini pun nak ganti. Ni salin balik. 120 tolak 12, y kita negatif 2 tambah x. Tolak x, y kita negatif 2 tambah x. Sama dengan 96. Lepas tu siaplah untuk darab masuk. Buat macam biasa. Mesti buat macam ni. Maksudnya negatif 12 yang darab masuk. So akan dapat 120 negatif 12 darab negatif 2 positif 24. Negatif 12 kali positif x negatif 12x. Kawan ni pula. Kawan ni pun mesti negatif x yang darab masuk. So akan jadi negatif x negatif 2 positif 2x. Negatif x positif x negatif x kuasa 2. Sama dengan 96. Kita nampak wujud dah kuasa 2 ni. Maksudnya ini kuadratik. So susunlah siapa yang boleh settle. Kena bagi yang ni ubah. Kena bagi sama dengan kosong. So 120 tambah 24 dah boleh kira. Akan dapat 144. Tolak 12 tambah 2. Ni dah boleh kira. Tolak 12 tambah 2. So akan dapat tolak 10. Tolak x kuasa 2. Negatif 96 sama dengan kosong. Negatif 96 dengan 144. 144 tolak 96. 48. Positif 48 sama dengan kosong. Okey. Sampai kat sini ingat cikgu kata kita mesti semak nilai A kita mesti positif dan juga dalam bentuk termudah. Okey. Sekarang ni A, B dengan C. A kita ni negatif nampak tak? Jadi bila negatif kita kena positifkan dia. So tukar tanda dia ni dia akan jadi positif. Kawan ni tukar tanda agak. Dia ni pun tukar tanda. Mudah je. Okey. Kalau kita tukar tanda seorang, orang lain pun semua kita kena tukar tanda. Okey, lepas tu kita buka dulu. Tulis siap-siap jawab layout sama dengan koma x2 sama dengan. Okey. Macam biasa tekan calculator. A kita 1. B kita 10. C kita negatif 48. Kita dapat banyak macam tu. 3.5 ni confirm tak boleh tukar kan? Tak boleh tukar pecahan. Jadi 3.544. X1 3.544. Tulis lutang mana-mana. 3.544. X2 kita 3.544. X2 kita dapat negatif 13.544. Dah tahu dapat jawapan perpuluhan macam tu. Maksudnya kita tak boleh dah buat bentuk buka-buka ni. Kita kena buat dalam bentuk rumus. So kita tulis. Rumus dulu. X sama dengan negatif B plus minus punca kuasa 2. B kuasa 2 tolak 4AC. Bahagi dengan 2A. Ini adalah kita punya A, B, C.
Jadi X sama dengan negatif 10 tambah tolak 10 kuasa 2 tolak 4. A kita 1. B kita, C kita negatif 48. Lepas tu per dengan 2A. A kita 1. So boleh tulis X1 sama dengan 3.544 atau X2 kita sama dengan negatif 13.544. Okey, so jawapan yang kat sini boleh padam lah. Okey, mana satu nak pilih? Kita tengok soalan ni cerita pasal ukuran. Betul tak? Bila cerita pasal ukuran, jawapan yang dipilih wajib dalam bentuk positif. Mana ada ukuran negatif kan? Ukuran mesti positif. Jadi, automatik nilai X yang dipilih adalah yang ni lah. Tanda sikit. Maksudnya nilai kita kena pilih. Sebab yang ni nilai dia positif. Ukuran mesti positif. Okey, dah jumpa nilai X, maka boleh cari nilai Y. So, nak cari nilai Y. So, X sama dengan 3.544. So, Y kita boleh ganti dekat sini lah. Dekat sini ni. So, Y negatif 2 tambah X. Negatif 2 tambah 3.544. Maka Y kita akan dapat 1.544. Okey. Maka siaplah soalan nak apa? Nilai X dengan Y saja. So, jadi oleh itu, salin balik. Oleh itu, X kita 3.544 meter. Y kita sama dengan 1.544 meter. Siap. Dalam meter kan? Semak lagi. Okey, dalam meter. Alright. Jadi yang tu je lah. Lukis. Kalau soalan penyelesaian masalah memang dia suka keluar macam ni. Untuk kertas 2. Jadi lukis. Buat keluar apa benda yang dia beritahu. Highlight benda yang penting. Buat keluar lukis. Lengkapkan rajah tu. Okey, buat keluar. Lepas tu buat kirinan kanan tepi-tepi macam ni. Baru kita nampak mana satu yang lengkap, mana satu yang kita boleh ganti masuk. Okey? Jangan duk gelabah. Boleh? Okey, jadi itu sahaja kelas pada hari ini. Cikgu harap semua orang faham. Kalau tak faham, boleh tanya. Boleh komen kat bawah ataupun boleh PM cikgu sendiri. Okey? Itu saja kelas pada hari ini. Saya harap semua orang faham. Assalamualaikum.